Kita akan membawa cerita seterusnya berkenaan dengan Najib kutuk Najib kata benda yang kutuk Muhyiddin Yassin kutuk Najib dan sebagainya. Now, apa yang berlaku? Kita cerita dahulu. Apa yang berlaku adalah pada baru-baru ini Najib dan Muhyiddin bertikam lidah di social media. Najib menuduh bahawa Muhyiddin Yassin lah punca kepada kehancuran dan terputusnya Ikatan Muafakat Nasional. Bersatu, Muhyiddin Yassin lah puncanya. Kerana apa? Kerana di Sabah Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Hajiji menjadi Ketua Menteri Sabah sekiranya PRN itu dimenangi oleh gabungan tersebut, Gabungan Perikatan Nasional. Pada masa itu Perikatan Nasional guna logo Perikatan Nasional buat kali pertama, dan UMNO Barisan Nasional menggunakan logo mereka sendiri di dalam PRN tersebut, dan akhirnya mereka menang dan mereka bergabung membentuk kerajaan. Now tuan-tuan, kita kena fikir macam ni. Kenapa pertembungan ini berlaku? Kenapa pergaduhan ini berlaku? Yang pertama sekali, mereka misi Barisan Nasional untuk membunuh PAS, untuk membunuh Persatu telah berjaya. Ini kita tidak boleh nafikan. Dengan kejatuhan 3 kali kerajaan, zaman Pakatan Harapan jatuh, zaman Muhyiddin Yassin jatuh, kemudian bukan 2 kali, zaman Pakatan Harapan jatuh, zaman Muhyiddin Yassin jatuh di Perak 3 kali, kemudian Bersatu jatuh di Perak 3 kali, betul lah. Jadi kejatuhan tersebut sedikit demi sedikit, dia sebenarnya kaedah untuk nak menyisih, menyusut dan juga mengenepi serta menyudutkan Bersatu dan juga PAS, terutama Bersatu. Kenapa? Sebab kedua-dua, saya sebut dalam live saya sebelum-sebelum ini, saya kata ketiga-tiga parti ini berkongsi market yang sama. Pengundi mereka adalah pengundi Melayu Islam. Jadi kita tak boleh ada 3 ekor singa dalam satu kandang. 3 ekor singa jantan dalam satu kandang, gaduh. So pergaduhan ini menyebabkan salah satu atau sekurang-kurangnya salah satu mesti berkuasa dan mesti dominan. Kalau mereka tidak dominan, maka akan rosak rosaklah parti tersebut, komponen tersebut. Sebab itu saya kata, even dalam Pakatan Harapan pun mesti ada satu parti yang dominan. Tak boleh kata parti ni kita equal, kita sama rata, tak boleh. Tanpa parti yang dominan, kita tak boleh lead dan takkan boleh ke mana-mana. Kerana perlu ada hierarchy. Perlu ada hierarchy of competency dipanggil. Kita tak boleh semua equal. Kalau semua equal, semua nak bawa kepala masing-masing. Tak boleh. Itu nature, itu secara nature-nya. Dan UMNO Barisan Nasional sedar tentang perkara ini. Bila mereka tidak berkuasa, Bersatu berkuasa, mereka sedar Najib masih lagi di trial, Rosmah masih lagi dibicarakan, Zahid masih lagi dibicarakan. Tak ada siapa yang nak bela mereka. So penting untuk mereka nak berkuasa, dan salahkanlah Bersatu memecahkan Muafakat Nasional. Salahnya pada UMNO sebenarnya. Itu hakikat. Alasan Hajiji sebagainya, itu alasan semata-mata. Padahal sebenarnya memang rancangan UMNO sedari awal adalah untuk memastikan bahawa pertembungan itu berlaku, bahawa penyudutan itu berlaku, bahawa mereka perlu menyisihkan, menyusutkan sokongan dan juga pengaruh Bersatu. Dan akhirnya berjaya. Melaka kita tengok hanya 1 kerusi saja. Kalau tak silap saya, 1 kerusi saja Bersatu menang. Itu dalam keadaan mereka jadi kerajaan. Kita tengok bagaimana sekarang ini Melaka ini menyaksikan 2/3 UMNO Barisan Nasional pegang. Dan Bersatu tu tak relevan walaupun dia duduk dalam kerajaan. Saya rasa lah dia duduk dalam kerajaan. Saya rasa lah. Kan? Tapi selain daripada itu, tak ada. Malah DAP kita tengok teruk. Kalah di Melaka. Sama juga di Sarawak. Malah DAP yang menang berbelas kerusi sebelum ini, di Sarawak tinggal 2 kerusi. PKR hilang 22 kerusi deposit berbanding dengan 28 dipertandingkan. Sebelum itu nak bertanding 47, tinggal 28 pun hilang 20 deposit kerusi. Kenapa tuan-tuan? Kita nak bagi tahu bahawa sekarang ini UMNO, GPS, Barisan Nasional sudah mula kembali. Mereka sudah mula kembali. Dan taktik pertama mereka kena musnahkan dulu kepercayaan rakyat terhadap Pakatan Harapan, kerajaan sebelum ini. Mereka kena musnahkan dulu musuh-musuh yang ada di sekeliling mereka, yang bukan loyal bersama mereka, iaitu Bersatu dan juga PAS. Mereka kena hancurkan mereka satu persatu, sedikit, sudutkan mereka sedikit demi sedikit, supaya PRU ke-15 ini mereka boleh mengambil Malaysia dalam keadaan selesa, memegang 2/3 parlimen, dan akhirnya boleh kontrol polis, tentera, hakim, peguam negara, semua dia boleh kontrol, untuk memastikan pemimpin mereka bebas daripada segala dakwaan-dakwaan yang ada sekarang ini.
Sebab itu saya kata pergaduhan mulut itu sengaja Najib nak salahkan Muhyiddin Yassin, tetapi sebab utamanya adalah untuk untuk menyembunyikan hakikat bahawa kejatuhan, kehancuran Mufakat Nasional sebenarnya salah UMNO Barisan Nasional, tetapi mereka buat tak tahu. Dan itu kepandaian Mufakat Barisan Nasional UMNO ni tuan-tuan. Semua orang salah. Muhyiddin Yassin salah, UMNO Pakatan Harapan salah, Anwar salah, Lim Guan Eng salah, Haji Hadi salah, semua orang salah lah. Tapi UMNO tak salah. UMNO suci. Itu kaedah dia. Dan kalau tuan-tuan perasan, itu permainan mereka. Padahal kerajaan ini kerajaan yang lemah. Hashtag kerajaan lemah tuan-tuan. Kita tengok lemah tak lemah kerajaan ini. Harga barang naik, ada orang komplain. Ada orang buat demo. Rakyat kita semua, okey, tak ada masalah. Sebab apa? Takut. Rakan saya hari ini kena soal siasat polis. Yang YouTuber juga. Saya tak nak sebut nama dia lah. Ini yang pertama tuan-tuan. Bukan yang pertama. Dua dah rakan YouTuber kita orang dah kena siasat polis. Ini daripada Pakatan Harapan ni. Daripada keadilan punya pro keadilan. Sudah sedang ini disiasat polis. Diintimidasikan. Phone nak dirampas. Diugut, dimasukkan ke dalam lokap. Ini saya nak bagi tahu situasi yang ada sekarang ini. Tetapi rakyat, bukan kita nak salahkan lah, sebab rakyat pun berada dalam ketakutan. Saya terdengar satu, ini cerita saya lain sikit lah, berkenaan dengan ekonomi. Saya dengar satu TikTok lah, ada seorang, this guy ni, dia cerita bahawa tidak mustahil selepas ini Indonesia bakal menjadi the next, orang kata, big country dalam ekonomi mengatasi negara kita. Dan dia kata salah satu faktor sebab Indonesia sekarang ini daripada segi politiknya, daripada segi perundangannya adalah lebih telus berbanding dengan Malaysia dan berbanding dengan Indonesia 10-20 tahun yang lalu. Dan negara luar lebih percaya Indonesia berbanding dengan kita kerana mereka ada market. Dengan penduduk 300 juta, mereka ada market. Kalau kita tengok penyanyi dangdut Ashraf, penyanyi dangdut, dia orang Malaysia. Hari itu saya jumpa abang dia, Otai dia cerita. Dia kata Ashraf kalau kat Malaysia tak boleh cari makan, tapi kat Indonesia sekarang ni 100 show dia saja boleh cari makan tuan-tuan, sebab penduduk dia ramai. So dia ada market dekat situ. Kita ni pula dahlah kita tak ada market. Kita korup. Bukan kita, UMNO ni dahlah korup, pemimpin ni dahlah korup. Ambil pula duit rakyat. Yang mana korup, kita boleh bebaskan sesuka hati kita. Dibebaskan sesuka hati kita. Jadi sekarang ini kepercayaan pelabur luar kepada kita, melihat daripada segi ekonomi, melihat daripada segi ketelusan, daripada 51 transparency index hari itu turun ke 61, 10 tangga turun. Sekarang ini pelabur sudah mula takut nak melabur dalam negara kita. Mereka pergi ke Indonesia, mereka pergi ke Singapura. Kerana apa tuan-tuan? Kerana hilang kepercayaan dengan politik.